Assalamualaikum dan selamat petang anak-anak. Hari ini kita akan belajar pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, ambil buku teks masing-masing, buka muka surat 15, rujuk contoh 9. Okey, cikgu akan tunjukkan macam mana kita mewakilkan pecahan atas garis nombor, pada garis nombor ya. Okey, kalau kita tengok contoh di situ, kita ada 1/2, 1/4, negatif 3/4 dan negatif 1/2. Jadi macam mana kita mewakilkan di atas garis nombor? Kalau sebelum ni cikgu sudah tunjukkan macam mana kita letakkan ataupun susunkan nombor atau integer di atas garis nombor. Okey, ingat lagi, kalau negatif mestilah berada di sebelah kiri garis nombor. Okey, apa sahaja yang kurang daripada sifar? Okey, ini sifar. Yang positif lebih daripada sifar kena ke sebelah kanan. Kalau yang negatif pergi ke sebelah kiri. Okey, sama juga dengan pecahan. Okey, kalau pecahan positif kalau di sebelah kanan, okey, 1/2, 1/4. Kalau negatif pergi ke sebelah kiri. Tapi macam mana kita susunkan? Macam mana kamu mau tahu siapa yang duluan, siapa yang kemudian? Okey, satu cara yang mudah ialah dengan menyamakan dia punya penyebut. Jadi lebih mudah untuk kamu tahu siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil. Okey, kita tengok di sini, ini 2, ini 4. Jadi lebih mudah untuk kita kasih seragam dia punya penyebut. Okey, ini 2 kita tukarkan kepada 4. Kasih seragam semua 4. Kita ikut yang besar. Okey, ini darab 2. Bila kita darab 2 di bawah, di atas pun kena darab 2. Yang ni biarlah sebab dia memang sudah 4. Ini pun biar sebab sudah 4. Okey, ini lagi. Darab 2 juga. Darab 2, darab 2. Okey, bila kita sudah darab 2, dia jadi apa? Dia akan jadi 2/4. Okey. Yang ini jadi negatif 2/4. Lepas tu kita akan susunkan di atas garis nombor. Okey, baik. Tadi kita sudah darabkan kan? Kita sudah darabkan 1/2 ni dengan 2, dia jadi 2/4. Negatif 1/2 pun kita darab dengan 2, jadi negatif 2/4. Okay, semuanya 4, 4, 4. Penyebut di bawahnya semua sudah 4, jadi senang sudah kita mau atur. Kita mula dengan 1 lah. Okey, kita tengok yang positif dulu. Positif 2/4, positif 1/4, negatif 3/4, negatif 2/4. Okey, kita mula dengan positif dulu, yang 1 ya, yang paling kecil, 1/4. Kemudian 2/4. Jangan tulis 2/4, tengok dia punya pecahan asal. Lepas 1, 2 kan, jadi 2/4 lah. Tapi tulis dia punya pecahan yang asal tu. Okey, selesai dengan nombor pecahan positif. Kita tengok yang negatif, ini dan yang ni. Okey, sengkatan yang pertama ialah untuk negatif 1/4. Yang di sini negatif 1/4 ya, kita ikut urutan juga. Kemudian barulah negatif 2/4. Tapi 2/4, tengok yang asal apa? Negatif 1/2. Barulah negatif 3/4. 1, 2, 3. Ingat ni, negatif 1/2 ni bersamaan dengan negatif 2/4 kan? Sebab tu dia di sini. Sebab tu kita susunkan, kita jadikan penyebut dia tu sama supaya kita tahu kedudukan dia di mana. Kalau yang asal ni 1/2, 1/4, negatif 3/4, negatif 1/2. Kita tahu kan siapa yang lebih besar, lebih kecil. Bila kita sudah samakan, baru kita boleh susun dengan mudah. Okey, faham? Baik. Okay, sekarang tengok muka surat yang sama, muka surat 15, ada latih diri 1.3a. Soalan 1a. Okay, yang soalan ni wakilkan pecahan yang berikut pada garis nombor, macam contoh yang kita buat tadilah. Jadi
kita ikut step macam dalam contoh tadi. Sebelum kita susunkan, untuk lebih mudah, kamu tukarkan dulu setiap penyebut itu kepada penyebut yang seragam lah. Okey, jadi kita tengok ada 10, ada 5, 2, negatif 5 kan. Jadi lebih mudah kita ambil yang ni. Yang paling besar ni lah, senang kan. Ini semua sifir apa? Okay. Boleh guna sifir 2 dan sifir 5. Okey, jadi yang 5 dan 2 kita akan jadikan 10. Mau darab berapa tu? Kalau 5 kita darab apa? Okey, 10 kita kekal, yang 5 kita darab dengan 2 lah, sebab kita mau jadikan 10 kan. Kita darab di bawah, di atas pun kena darab 2. Yang ni untuk jadi 10 mau darab berapa? Darab 5 kan, 2 darab 5 jadi 10. Di atas kena darab 5 juga. Sama juga dengan yang di hujung sekali, darab 2, darab 2. Kenapa kita mau darab-darab ni? Supaya semuanya jadi seragam, penyebutnya jadi 10. Okey, yang ni akan jadi kekal 1/10. Ini negatif berapa? 2 darab 3, negatif 6/10. Yang ni jadi apa? 5/10. Ini negatif 2/10. Jadi sekarang senang kita tengok. Negatif ini 1/10, negatif 6/10, 5/10, negatif 2/10. Okey, jadi lepas ni kita lukis garis nombor. Okey, ingat negatif ada di sebelah kiri. Okey, ini semua di sebelah kiri garis nombor ya. Bila kita lukis garis nombor, mesti semuanya di sebelah kiri yang negatif. Okey, yang sebelah kanan apa? Positif lah. Ni positif, ni positif. Jadi ada di sebelah kanan. Okey, jadi bila kamu susun, mulakan yang paling kecil dulu. Kalau positif 1/10 lah, mula dengan 1/10. Lepas tu jalan lagi, apa lagi? 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10. Okey, selesai kan? Ada 2 je yang positif. Kemudian pergi ke sebelah kiri yang negatif. Mula dengan negatif 1/10 juga. Baru 2/10, 3/10, negatif 4/10, negatif 5/10, negatif 6/10. Tapi bila kamu tulis, pastikan apa yang kamu gantikan tadi itu tuliskan dengan yang asal dia. Misalnya kalau negatif 6/10, jangan tulis negatif 6/10, tulis negatif 3/5. Semua ditulis yang asal. Ini untuk rujukan kita saja. Kita mau tahu kedudukan dia di mana. Bila kita tulis atas garis nombor, gunakan pecahan yang asal. Okey, boleh faham? Cikgu tidak mau tunjuk semua. Cikgu mau kamu yang buat. Cikgu mau kamu tahu dia punya step tu saja. Cikgu tunjuk tu saja. Lepas tu kamu buat sendiri. Okey? Soalan B pun sama. Soalan B, negatif 1/3, 1/6, 1/2 dan negatif 1/2/3. Okey, cikgu tunjukkan sikit ya. Okey, kamu tengok ni dia punya penyebut 3, 6, 2, 3. Yang ini ni negatif 1/2/3. Kamu tukarkan kepada nombor pecahan, tak wajar dulu. Okey, 3 darab 1, 3. Tambah 2, 5. Jadi negatif 5/3. Itu yang kamu gunakan nanti. 3, 6, 2, 3. Jadi kita seragamkan ikut nombor paling besar 6. Kalau 3 mau jadi 6, darab 2. 2 mau jadi 6, darab 3. 3 mau jadi 6, darab 2. Macam tu saja, ulang-ulang benda yang sama. Kasih seragam dia dulu. Yang ni darab berapa? Darab 2 lah. Darab 2 ya. Okey. Ini tadi. Darab yang ini, guna yang ini ya. Kalau ini susah sikit. Mau tengok kan. Okey. Lepas tu kamu susun di atas garis nombor
positif sebelah kanan, negatif sebelah kiri, tapi pastikan tulis yang asal. Yang kamu darab tadi misalnya kalau negatif 2/6, ini hanya untuk rujukan. Ini bila tulis di atas garis nombor, ambil yang original dia, okey? Sama juga yang ni pun, bila tulis nanti tulis yang asal, negatif 1, 2/3. Boleh buat yang itu. Okey, selesai dengan latih diri 1.3. Lepas itu, kita pergi seterusnya kepada bagaimana membanding dan menyusun pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib. Okey. Cara dia sama macam kita menyusun di atas garis nombor tadi, cuma yang ini tidak perlu sudah kamu lukis di atas garis nombor. Okey. Kalau mau lukis boleh, tidak ada masalah. Okey, sekejap ya. Kita ambil satu contoh dulu. Okey, rujuk contoh 10. Muka surat 15, muka surat yang sama. Banding dan susun pecahan mengikut tertib menaik. Okey, kita diberi dengan semua pecahan ni, kita kena susun mengikut tertib menaik. Okey, tertib menaik maksudnya apa? Daripada yang kecil naik kepada yang paling besar. Kalau melibatkan positif dan negatif, kena dahulukan negatif, ya, negatif. Negatif yang paling kecil tu apa? Yang jauh ke kiri. Okey. Nombor dia yang besar maksudnya jauh daripada sifar. Okey, baik. Jadi sebelum kita susun, apa yang kita buat dulu, macam tadi juga, kita samakan dia punya penyebut. Okey, nombor bercampur ini kalau kamu kekalkan dalam bentuk begini pun tidak apa, tidak masalah. Kita cuma tukar dia punya penyebut saja. Yang ini tidak ada efek apa-apalah, tidak terkesan. Okay? Kita cuma darabkan yang penyebut tu saja dengan mengangkat di atas lah. Okey, jadi apa nombor paling besar? Apa penyebut yang paling besar? 8 kan? Jadi kita ikutlah 8. Kita standardkan semuanya mengikut nombor 8. Jadi untuk jadi 8 ini kena darab 2. Darab 2 di bawah, darab 2 di atas. Darab 2 di bawah, darab 2 di atas. Ini darab berapa? Mau jadi 8 kena darab 4. Darab 4. Yang di hujung sekali, 2 di hujung tu dalam 8 saja. Jadi tak perlu ubahlah. Okey. Jadi bila kita sudah darabkan, yang ni kekallah 1/8. Yang ini negatif 6/8. Kemudian ini ialah negatif 1, 2/8. 4/8. Negatif 1, 5/8. Tidak berubah ya. Kemudian negatif 3/8. Okey. Sekarang lukiskan dia punya garis nombor. Kita lukis dia punya garis nombor. Okey, kalau kamu tidak mau lukis pun boleh. Macam mana kalau kita tidak mau lukis? Okey, perhatikan di sini ya. Semuanya sudah standard kan penyebut dia 8888. Jadi kita perhatikan dulu. Okey, tengok siapa negatif. Okey, ini negatif. Kenapa negatif duluan kita tengok? Sebab kita mau buat tertib menaik kan. Mula dengan yang paling kecil. Yang paling kecil kalau positif dan negatif mestilah negatif. Ada 4 pecahan negatif di sini. 4 pecahan negatif. Siapa yang paling kecil di sini? Yang paling besar nombornya. Paling besar nombornya maksudnya sangat jauh ke sini, ke kiri. Sangat jauh ke kiri. Okey. Jauh. Okey, siapa yang paling jauh ke kiri? Ini 2 langkah. 5 langkah. 3 langkah. Oh, tapi ini ada 1 di depannya. Tengok lagi siapa yang lebih banyak.
Negatif 1/28 kan negatif 1/58. Mestilah 5 kan. Jadi kedudukan 5 itu di sini negatif 1/5/8, yang paling hujung, paling jauh. Inilah yang paling kecil. Baru ini nombor 1 paling kecil. Kemudian negatif 1/28. 2 dengan 3. 3 kan lebih besar, tapi yang ini ada negatif 1. Lagi banyak kan. Jadi inilah. Kemudian negatif 1/2/8. Pas itu sudah settle yang ini. Kita tengok yang tiada nombor 1 di depan dia tu. 6/8/3/8. Mestilah ini lagi besar. Jadi negatif 6/8. Baru negatif 3/8 itu. Kalau kamu tidak boleh bayangkan, boleh buat garis nombor untuk bantu kamu. Kalau boleh susun terus, tidak masalah. 1, 2, 3, 4. Jadi bila kamu tulis, cek padam dulu ni. Mulakan dengan yang paling kecil tadi, negatif 1/5/8. Nombor 2 apa? Negatif. Bila kamu tulis, pastikan rujuk balik dia punya yang asal tu. Ini memang asal dia kan, jadi memang boleh salin terus saja. Ini asal dia apa? Negatif 1/4. Nombor 3 apa? Negatif 6/8. Asal dia negatif 3/4. Seterusnya apa? Negatif 3/8. Lagi, lepas itu kita selesai sudah dengan negatif, baru kita tengok yang positif. Positif ni senang. Kita tengok je susunan dia macam biasa, kecil ke besar. Siapa yang kecil? 1 dengan 4 mestilah 1 kan. Jadi 1/8. Baru 4/8. Jadi selesai. Macam tu cara susun dia ni, tertib menaik. Jadi kena hati-hatilah. Pertama, samakan dia punya penyebut. Lepas itu kalau negatif, pastikan nombor yang paling jauh ke kiri itu di permulaan, sebab dia paling kecil. Ini kalau tertib menaiklah. Lepas itu jangan lupa ambil pecahan dia yang asal. Bila kita susun itu, tuliskan mengikut pecahan asal yang diberi. Ini semua ni yang kita darabkan ini untuk rujukan kita, dia punya kedudukan. Faham? Jadi untuk tugasan kamu, pergi ke muka surat 16, latih diri 1.3b. Ada 2 soalan di situ. Yang pertama mengikut tertib menaik, yang kedua mengikut tertib menurun. Kalau menurun, paling besar dulu. Positif yang paling besar dulu, turun, baru paling kecil. Negatif yang paling jauh ke kiri. Faham? Buat ya. Kalau tidak faham, nanti boleh tanya lagi. Saya cek dulu, tanya apa yang kamu tidak faham. Jadi setakat itu dulu. Selamat menjawab. Assalamualaikum dan salam sejahtera.